Tak nampak? Ha? Tak nampak? Ambil. Kalau tak nampak, kita bawa ke depan. Awak dalam kelas saya memang awaklah orang pertama yang saya akan panggil hari-hari. Baca. Dah tulis? Dah tulis? Dah tulis? Lagi saya panas saya akan tanya Dah tulis? Dah tulis belum? Apa? Awak tulis tu nanti kemudian. Dah tulis belum? Oleh setiap apa? Mengakui dirinya Islam. Perkara mengakui dirinya Islam. Duduk. Sama. Kita nak tanya Aiman. Aiman, apa yang dikatakan rukun iman, Man? Apa pengertiannya? Perkara wajib difahami, dipercayai lalu diyakini oleh setiap orang yang mengakui dirinya Islam. Yang dipercayai, yang mengaku dirinya Islam. Okey. Dah. Boleh? Perkara-perkara yang perkara-perkara rukun iman. Apa dikatakan perkara-perkara rukun iman? Satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Saya nak 6 orang volunteer. Kalau tak ada saya panggil. Tolong isi. Cepat. Silakan. Cepat. Silakan. Iskandar. Abbas. Syakirin. Tulis. Cepat. Satu-satu. Nombor 1 apa? Nombor 2 apa? Nombor 3 apa? Okey. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat, Dylan. Apa nama kau? Umar. Yang kelima apa, Ma? Yang kelima apa, Ma? Silakan. Nama kau? Amin.
Farouk. Yang keenam apa? Tulis lah. Beriman kepada apa? Omar. Aduh Omar, jangan malukan saya. Ni lagi video hantar kat mak bapak awak ni kan. Apa dia? Beriman kepada hari itulah hari kiamat. Aduh, janganlah takut-takut. Afzal, gigil otak dia. Otaknya ke lutut menggigil? Yeah. Tak kisah lawa ke tak lawa, yang penting awak faham sudah. Tulis. Ya. Tulis kat kertas, nanti masuk file. Esok aku tanya balik. Lagi saya nak Aris baca. Dengan siapa nama awak sebelah? Muizzat. Muizzat, nanti lagi saya nak Muizzat baca, boleh? Meh, diorang baca sini. Cepat, Aris. Baca Aris, apa dia? Perkara yang wajib. Ikutlah. Perkara rukun iman. Satu, beriman kepada. Ikut, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Yang keempat, beriman kepada Rasul. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Okey, baca balik. Nombor satu apa? Beriman kepada Allah. Okey, yang kedua, beriman kepada Malaikat. Yang ketiga, beriman kepada apa? Ni apa ni? Kitab. Beriman kepada apa? Ni apa? Rasul. Yang kelima, beriman kepada kiamat. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Alright. Cuba lagi sekali. Rukun iman. Nombor satu, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada Yang kedua, beriman kepada apa dia? Malaikat. Yang ketiga, beriman kepada Yang ketiga, beriman kepada KITAB, kitab. Ulang balik, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada Malaikat. Yang ketiga, beriman kepada Kitab. Yang keempat, beriman kepada Rasul. RASUL, Rasul. Beriman kepada Rasul. Yang kelima, beriman beriman kepada kiamat. okey. Dan Qada dan qadar. Ulangi sekali. Nombor satu, Nombor satu, beriman
beriman kepada Allah. Okey, nombor 2. Nombor 2, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada. Kitab. Yang keempat, beriman kepada. Rasul. Yang kelima, beriman kepada. Kiamat. Yang keenam, beriman kepada qada, Qadar. qada dan qadar. Okey. Siapa? Dah, terima kasih. Siapa? Mizan. Awak umur berapa tahun? 7 tahun. Mesti pandai baca. Kalau awak pandai baca, maknanya Farouk tak pandai baca, Farouk kena duduk bawah dia. Okey, silakan. Perkara-perkara beriman, nombor 1 apa? Kau pandai baca tak? Percaya kepada Aku nak Allah. check lah seorang-seorang. Mesti dia tak pandai baca. Okey, nombor 2. Malaikat. Nombor 3, beriman. Cuba sebut. Beriman kepada. Beriman. Kepada Rasul. Okey, yang kelima. Kepada hari kiamat. Yang keenam, Beriman kepada qadar dan qadar. qada dan qadar. Okey, terima kasih. Bagus. Tepuk tangan sikit bagi adik-adik kita ni. Pandai dia. Alright, kita tanya abang besar. Abang besar sikit lah. Abang ni, siapa nama? Amin. Kita tanya Amin. Nak tengok ni. Berapa ramai yang pandai baca, berapa ramai yang tak pandai baca ni. Agak-agak siapa tak pandai baca? Akak-akak belakang pandai baca tak? Okey. Baca rukun iman sampai habis. Rukun iman perkara-perkara. Kuat sikit. Okey, nombor 2. Okey, nombor 3. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Qada dan qadar. Okey, terima kasih. Farouk. Bukan Farouk nak risau tu. Okey Farouk. Alhamdulillah. Okey Farouk, silakan. Baca Farouk. Perkara-perkara iman ada berapa Farouk? Ada 6. Nombor 1. Percaya kepada Allah. Yang kedua. Percaya kepada malaikat. Yang ketiga. Percaya kepada kitab. Yang keempat. Percaya kepada Rasul. Yang kelima. Percaya kepada kiamat. Yang keenam. Percaya kepada qadar dan qadar. Okey, terima kasih. Siapa yang kau boleh baca? Kita tanya abang dia pula. Ini Farouk, ni Omar. Dia Farouk Omar, kau Omar kan? Tak kira Omar. Habis tak ngerti aku buatlah cara mengajar darjah 1. Kan? Darjah 1 semua kan? Tengah nak belajar. Apa ni? Rukun iman. Okey. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab, yang keempat beriman kepada Rasul, yang kelima beriman kepada hari kiamat, yang keenam beriman kepada qadar. Qada dan qadar betul Betul Tak salah Okey, tak salah. Sendiri doa. Iman. Kita kena tanya orang ni yang berat ni. Kan? Kasar lagi nak sebut je kafar, tegak-gagap semua ni kan. Keluar semua gagap. Yang tak gagap pun boleh gagap. Jam. Cepat. Yang pertama beriman kepada Allah. Baca balik pada awal tu. Perkara-perkara rukun iman. Perkara rukun iman. Okey, pertama Beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat. Yang ketiga beriman kepada kitab. Yang keempat beriman kepada Rasul. Yang kelima beriman kepada hari kiamat. Yang keenam beriman kepada qadar dan qadar. tahu lah. Tak gigil lah. Tak gigil. Okey. Kita tanya orang yang paling tua kat sini. Iskandar. Kalau Iskandar gigil ni pening lagi tak? Iskandar. Baca Iskandar. Perkara-perkara rukun iman. Yang Yeah. pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab, yang keempat beriman kepada Rasul, yang kelima beriman kepada hari kiamat, dan keenam beriman kepada qadar. Alright, terima kasih. Itu saja. Okey, kita akan masuk kepada subjek pengertian beriman kepada kitab.
Beriman kepada Allah, kita dah terangkan tadi, yakin percaya yang Allah itu ada, Allah itu wujud, Allah itu tidak beranak dan tidak diberanakkan. Allah itu satu, Maha Agung, Maha Esa yang menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan langit dan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam dalam potong ayat itu, Allah itu yang maha besar, Allah itu yang maha pencipta, Allah itu maha agung, di segalanya, dia mentadbir alam. Tiada manusia yang boleh mentadbir alam melainkan dengan izin Allah SWT. Jadi kita kena percaya kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Boleh bagi saya tak senarai-senarai malaikat? Berapa malaikat yang ada? 10. Boleh saya padam? Boleh Okey. Tak belah, tambah sebelah. Senarai ahli malaikat. Okey. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9, nombor 10. Senaraikan, tulis. Nanti hantar kertas tu pada saya. Senaraikan ahli malaikat 10 senarai nama malaikat dan tugasannya. Dan apa dia? Tugasannya. Okey, sambil kamu menulis dekat kertas tu, saya nak volunteer. Ada volunteer? Ada volunteer? Yang perempuan ke, yang lelaki ke, ada volunteer? Cepat, saya bagi 2 minit. Kalau tak ada, saya panggil nama sekejap lagi. Cepat. Tugasan malaikat, insya-Allah. Cepat. Saya nak tahu senarai 10 malaikat. Jadi, apabila Allah SWT putarkan semua, ketika itu kita tidak ada rasa malu. Ketika itu, tangan, telinga yang akan bercakap. Telinga yang akan bercakap, tangan yang akan bercakap menjadi saksi. Untuk membenarkan apa yang malaikat rakib dan atib tulis. Ketika di muka bumi Allah SWT. Sebab itu kita sebagai umat Islam, sebagai pelajar, harus apa? Harus banyaklah buat sedekah jariah dan juga kebaikan. Ikram, tolong orang susah, bantu orang susah, bagi ilmu. Apa dia tu? Malaikat rakib mencatat kebaikan. Kebaikan. Okey, seorang. Volunteer. Siapa nak tulis? Atib mencatat kebaikan. Okey, sudah. Volunteer seorang tulis. Nombor 8. Setiap tugasan-tugasan ini yang mana Allah SWT bagi kepada malaikat-malaikat untuk tugasan. Kepada siapa? Kepada makhluk Allah SWT, yang mana Allah SWT melantik untuk mentadbir alam. Nombor 1, tugasan kepada malaikat Jibril, yang menurunkan wahyu. Malaikat Jibril yang menurunkan wahyu kepada Nabi Adam sehinggalah Nabi Muhammad SAW. Seperti mana dalam Al-Quran surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min maksud dia Iqra, wahai Muhammad, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ketika itu Nabi Muhammad SAW apabila duduk di gua apa? Gua Hira, berkhalwat dengan Allah SWT. Berkhalwat dengan Allah SWT, maka Allah SWT telah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila ketika wahyu diturunkan itu, malaikat siapa yang diturunkan untuk menghantar wahyu?
Malaikat siapa? Anak-anak semua? Malaikat? Tak dengar lah. Amai lah. Malaikat? Malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril inilah yang menurunkan wahyu kepada siapa? Kepada Rasul. Pada Rasul dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu yang kedua, malaikat apa? Malaikat Mikail. Yang mana dia menurunkan rezeki kepada umat yang berada di dalam muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, Israfil meniup sangkakala. Bila yang Israfil nak tiup ni? Waktu hari? Bila nak kiamat? Ada siapa tahu tak nak kiamat ni bila? Tak ada siapa yang tahu. Rahsia itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Rahsia itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada siapa yang tahu. Okey, yang keempat, Israel mencabut nyawa. Satu hari berapa kali malaikat Israel datang ziarah kita? Berapa kali anak-anak? Berapa kali? 70 kali dia bagi salam dekat kita. Assalamualaikum. Seperti mana kisah Nabi Yaqub alaihis salam. Apabila Israel ini datang nak mencabut, dia bagi salam. Satu ketika datang, apabila dia sampai satu peringkat, mereka Israel kata dah sampai masa ni. Ketika itu Nabi Yaqub alaihis salam tengah solat 2 rakaat. Selepas habis solat 2 rakaat solat sunat, barulah dicabut ni nyawa dia. Dan ini tugasan. Lepas tu yang kedua, malaikat munkar. Apa itu munkar? Malaikat yang akan soal kita. Malaikat yang akan soal kita dekat dalam kubur. Malaikat munkar dan nakir. Malaikat munkar dan nakir akan soal kebaikan dan keburukan kita di dalam kubur. Lepas tu yang ketujuh, malaikat rakib mencatat kebaikan. Dekat mana? Dia duduk dengan kita. Dia duduk sebelah kita. Kita ni ada malaikat yang duduk kiri dan kanan. Mana bahu kiri kita akan mencatat keburukan, mana bahu kanan kita akan mencatat kebaikan. Yang mana malaikat ini jugalah nanti masuk kat pada masyarakat akan menyerahkan segala amalan-amalan kita kepada Allah SWT hari-hari di hantar baik dan buruk. Lepas tu nombor 9, malaikat Ridwan yang menjaga pintu syurga. Nombor 10, malaikat Malik yang menjaga pintu neraka. InsyaAllah. Ada apa-apa soalan nak tanya? Ada apa-apa soalan nak tanya? Setakat ni jelas? Ataupun saya cakap terlalu laju? Laju ke saya cakap? Tak, jelas Faham Faham? Okey. Boleh kita pergi kepada seterusnya? Iaitu yang ketiga, iaitu beriman kepada kepada apa? Kepada kitab. Beriman kepada kitab. Apa maksud beriman kepada kitab? Dah tulis saya padam Okey. Apa maksud yang dikatakan beriman kepada kitab? Apa maksud yang dikatakan beriman kepada kitab? Apa maksud yang dikatakan beriman kepada kitab, tuan-tuan? Beriman kepada kitab. Apa dia? Apa yang dikatakan beriman kepada kitab? Ada siapa boleh terangkan kepada saya? Macam mana nak jadi ulama? Macam mana nak jadi ustaz? Kalau orang tanya, apa yang dikatakan orang-orang Al-Kahfi dia bertanya, apa yang dikatakan dengan beriman kepada kitab? Apa dia? Apa yang dikatakan beriman kepada kitab? Maksud beriman kepada kitab adalah kalam Allah. Kalam Allah yang diturunkan, diturunkan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada
Nabi dan Rasul. Kepada Nabi dan Rasul sebagai panduan. Panduan apa? Panduan manusia. Panduan manusia dan apa? Permasalahan yang apa? Yang lengkap. Semua ada. Kitab Allah SWT ni dia mempunyai apa? Jawapan yang lengkap. Segala Al-Quran dan hadis yang diturunkan melalui wahyu Allah SWT ni, yang mana dia mempunyai jawapan yang lengkap sebagai panduan manusia. Sebagai panduan manusia untuk menyelesaikan permasalahan yang lengkap daripada masalah masa ke semasa, iaitu masalah harian kita. Masalah harian kita. Seperti apa? Seperti apa? Nombor satu, kita faham apa itu dosa, apa itu pahala. Apa yang dikatakan dengan dosa? Bangun sekejap. Apa dia cakap kuat sikit? Dosa ini adalah membuat benda-benda yang buruk dan benda-benda yang buruk. Benda-benda yang buruk. Apa yang dikatakan benda-benda yang buruk tu? Di mana apa maksiat, Okey. juga mendekati kedua. Okey. Yang ketiga apa melakukan sesuatu kerana Allah. Dosa ni adalah yang paling mudah difahami, meninggalkan segala perintah Allah. Meninggalkan segala perintah Allah dan juga membuat segala kejahatan di muka bumi. Apa pula yang dikatakan dengan pahala, tuan-tuan? Anak-anak semua. Apa yang dikatakan dengan pahala? Tak tahu. Arif tak nak tulis. Kenapa tak nak tulis? Tak ada kertas. Tak ada kertas untuk Arif. Dekat rumah tak ada kertas. Itu orang tak ada kertas. Awak tak ada kertas. Kenapa tak minta? Siapa dealer? Siapa yang bagi kertas ni? Kenapa awak tak bagi ni 1, 2, 3, 4 orang ni? Kenapa tak minta lagi? Kenapa tak minta? Suruh tulis. Suruh tulis. Alright. Boleh terangkan kepada saya apa yang dikatakan tentang kitab? Saya nak panggil Aris. Apa yang dikatakan beriman kepada kitab, Aris? Tolong baca. Meh, belajar baca sini. Meh. Apa yang dikatakan dengan beriman kepada kitab? Apa dia? Beriman kepada kitab kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebagai panduan manusia dan masalah yang lengkap untuk dirujuk oleh manusia. Alright. Boleh? Cuba baca sekali. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebagai panduan manusia dan permasalahan yang lengkap untuk dirujuk oleh
manusia. Okey, baca lagi sekali. Beriman kepada kitab Beriman kepada kitab kalam Allah kalam Allah yang diturunkan yang diturunkan kepada Nabi kepada Nabi dan Rasul dan Rasul sebagai sebagai panduan panduan dan sebagai manusia dan bermasalah permasalahan permasalahan yang lengkap yang lengkap untuk untuk dirujuk dirujuk oleh oleh manusia. manusia. Alright. Boleh pergi tengok nasi dah masak belum? Pergi tengok. Dah kau minum kata. Dah masak belum? Okey. Kita berhenti. Saya ambilkan lagi sikit. Lepas tu boleh rehat. Boleh makan. Sian. Kompat pun nak makan. Okey. Dah. Itu je. Pengertian beriman kepada kitab mempercayai. Pertama. Yang kedua, maksud beriman kepada kitab juga mempercayai dan meyakini meyakini apa? Meyakini sepenuh hati bahawa Allah telah menurunkan kitab kepada para nabi atau rasul melalui perantaraan malaikat Jibril yang menjadi panduan kepada manusia dan peraturan dan mengandungi peraturan hidup yang benar, hidup yang benar, hidup yang benar, larangan dan perintah janji-janji dan perintah janji-janjinya dan ancamannya. Apa maksud ancamannya? Ancaman yang mana teguran yang ditegur oleh Allah SWT kepada mereka yang gagal, mereka yang ingkar pada perintah Allah SWT, maka Allah SWT telah memberitahu dalam Al-Quran, bahawa azab Allah itu amatlah pedih, dan juga akan dilempar ke dalam api neraka kepada manusia yang telah meninggalkan perintah dan juga
Dan juga apa? Telah meninggalkan perintahnya. Dan juga apa yang disuruhnya. Untuk diamalkan, maka Allah SWT memberikan azab kepada mereka yang degil. Kepada mereka yang degil. Okey. Faham? Boleh isi? Yang seterusnya, hukum beriman kepada kitab. Apa hukum? Apa hukum? Nombor 3, hukum. Hukum beriman kepada kitab. Ini bahasa Melayu. Esok saya akan ajar kamu dalam bahasa tulisan Jawi. Faham? Hukum beriman kepada kitab. Apa hukum dia? Hukum beriman kepada kitab adalah wajib. Apa dia? Wajib. Dan orang Islam yang tidak apa? Orang Islam yang tidak meyakini dihukumkan terkeluar daripada Islam, iaitu murtad. Jadi hukum beriman kepada kitab adalah wajib. Kepada yang tidak mempercayai kitab, maka dia telah terkeluar akidahnya, menjadi murtad. Murtad. Kenapa? Setuju? Alright. Saya okey, berapakah jumlah kitab yang ada? 4. Okey. Nombor 1 kitab apa? Nombor 1 kitab Zabur. Kitab Zabur. Yang kedua Taurat. Yang ketiga Injil. Yang keempat Al-Quran. Alright. InsyaAllah kita akan sambung kelas akidah ini selepas Isyak. Saya akan ajar lepas Isyak 8.30 sehingga 11.30. Jadi pastikan perut kenyang. Lepas Isyak saya turun, saya akan ajar straight. Untuk habiskan rukun iman tu tadi. Faham? Hari ini saya akan ajar tuan-tuan berakidah tentang kepercayaan rukun iman. Okey, esok kelas saya pagi kelas ibadah. Okey, ada sesiapa membantah ni? Ada sesiapa membantah? Ada sesiapa yang membantah? Tak ada, Boleh tak boleh? Boleh. Jadi kelas saya esok 8.30 pagi sehingga 6.30 petang. Sabtu Ahad setiap minggu kelas kamu bersama dengan saya. Okey? Kalau saya ada kelas dekat UM, maka kelas kamu pada hari Sabtu. Okey. Ada apa-apa bantahan? Tak ada. Alright. Ada apa-apa soalan setakat ni? Saya nak volunteer, tolong baca, tolong terangkan kepada saya apa yang dikatakan beriman kepada kitab. Volunteer. Explain. Saya nak padam. Saya nak padam. Kita akan berjumpa lagi